Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam kelas Sirah tahun 5. Okey, jadinya seperti biasa, sebelum kita mula kelas, boleh tanda tangan untuk baca doa seperti yang kita baca dalam kelas bersemuka, kemudian buka semula video ini. Okey, jadi Alhamdulillah, hari ini kelas kita hari ini akan bersambung dengan pelajaran 5, iaitu tajuk baru hari ini, iaitu perkembangan agama Islam dari sudut perundangan. Okey, kita dah belajar sebelum ni 4 tajuk perkembangan agama Islam dari sudut akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, kan? Jadi hari ini dari sudut perundangan pula. Okey. Mukaddim harap awak berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk menimba ilmu pada hari ini. Kita tengok dari sudut undang-undang apa pula yang dibawa oleh Islam. Okey. Hari ini hari Khamis, 1 Julai dah kita. 1 Julai 2021. Okey. Jadi, hari ni sebenarnya, sebelum kita mula, tajuk yang baru ni, kita akan buat sedikit ulang kaji lah. Tajuk muamalah, Mukadimah akan bagi jawapan kepada awak hari ini, kemudian awak salin di dalam buku aktiviti awak dah. Buka buku aktiviti Sirah, muka surat 28. Okey, jadi ulang kaji tentang tajuk muamalah kita pada hari ini. Okey, yang pertama, terangkan maksud muamalah. Okey, terangkan maksud muamalah apa? Okey, kat sini Mukadimah bagi 2 maksud. Perhubungan manusia dengan manusia lain. Okey. Yang kedua ialah pertukaran barangan, perkhidmatan dan manfaat. Yang ni lebih spesifik lah, kan? Okey. Yang kedua, terangkan 2 amalan biasa yang dilakukan oleh orang Arab sebelum daripada kedatangan Islam. Amalan muamalah lah maksudnya. Pertamanya riba, kan? Okey. Yang kedua, melakukan penindasan. Okey. Pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, terangkan tentang bidang muamalah. Okey, yang ni yang seperti kita belajar sebelum ni lah. Antara bidang muamalahnya ialah pertukaran barangan ataupun aktiviti jual beli kita panggil, dan perkhidmatan dan juga pertukaran manfaat. Okey. Mengapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba? Okey, yang ni jawapan dia, kerana menindas orang yang dalam kesusahan. Okey, jadi Mukadimah harap ulang kaji ni bukan setakat awak salin dengan cantik-cantik. Okey, dan maksudnya yang ni awak boleh baca semula dan ingat semula lah apa yang kita belajar tentang bidang muamalah tu, kan? Okey. Seterusnya, yang ni lah kita nak masuk tajuk baru kita hari ini. Pertamanya kita tengok dulu mana dalil yang menunjukkan wajibnya mengamalkan perundangan Islam ni. Okey, kita tengok surah Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'allazina la ya'lamun. Maksudnya, kesudahannya kami jadikan engkau, siapa? Wahai Muhammad, dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Yang ni maksudnya undang-undang lah. Maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Okey,
ayat ni tak ada dalam buku awak. Okey, tapi Muallimah perkenalkan kepada awak kerana ayat ni menceritakan tentang wajibnya kita mengamalkan perundangan Islam ni bersumberkan daripada Al-Quran dan juga kehidupan Nabi kita lah. Dan tidaklah undang-undang ni dicipta menurut hawa nafsu ataupun ikut ayat kita dah. Okey, maksudnya ada sumbernya daripada Quran dan juga hadis. Okey. Seterusnya, okey, buka buku teks muka surat 40. Okey, yang ni. Okey, Muallimah akan besarkan untuk awak. Okey. Kat sini sebenarnya, okey, nanti Muallimah cerita kenapa dia letak keadilan kat situ. Okey. Buku teks muka surat 40 nombor 1. Islam membawa maksud sejahtera dan selamat. Prinsip-prinsip Islam membawa manusia ke arah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Islam mementingkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Islam juga meletakkan keadilan dalam menyusun perundangan. Okey, jadi prinsip utama ni kan letakkan keadilan lah dalam undang-undang. Apa itu adil? Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat dia, keadaan yang sesuai kan. Bukan sama banyak tapi letakkan sesuatu pada tempatnya. Okey. Islam tidak mengamalkan dasar-dasar yang menzalimi terhadap manusia. Okey. Buku teks muka surat 41 pula. Okey, kita besarkan. Nombor 3 ni. Penindasan tidak wujud dalam perundangan Islam. Islam mengajar umatnya supaya tolong-menolong antara satu dengan yang lain bagi kesejahteraan dalam kehidupan. Undang-undang yang diajarkan oleh Islam berdasarkan prinsip keadilan. Cuba pula prinsip keadilan dan menjaga keharmonian manusia. Contohnya, tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa izin kerana ia boleh mengganggu hak-hak individu. Okey. Kat sini tengok Muallimah bulatkan prinsip keadilan. Okey, ini prinsip undang-undang Islam lah. Dia meletakkan keadilan sebagai agenda nombor 1. Dan yang kedua, menjaga keharmonian sesama manusia. Hubungan sesama manusia kena sentiasa baiklah. Dan undang-undang daripada Allah ni memang menyebabkan manusia ni boleh berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi tidak bergaduh kalau kita buat kan. Okay, contohnya yang ni lah, tak mengambil harta orang lain tanpa izin. Okay. Seterusnya, okay, kita berkenalan sedikit kat sini dengan perundangan pada zaman jahiliah. Okay, maksud perundangan dulu bererti konun ataupun peraturan. Undang-undang ni peraturan lah. Konun dalam Islam bermaksud segala undang-undang atau peraturan yang digubal, yang dicipta, yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Digubal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Pada zaman jahiliah, semenanjung tanah Arab tidak mempunyai peraturan atau undang-undang berkenaan negara dan hubungan sesama manusia yang boleh diguna pakai bersama. Tengok. Tak ada undang-undang. Ikut je. Hidup macam tu sahaja. Okay, tengok kan. Tidak mempunyai peraturan berkenaan hubungan sesama mereka ataupun negara sendiri kan. Okay, yang ketiga, negara pula tidak mempunyai sempadan antara satu sama lain. Macam kita ada Malaysia, ada sempadan Thailand, ada sempadan Indonesia. Tapi tak ada masa tu. Kan? Orang-orang Arab jahiliah hidup secara berkabilah. Yang kita belajar sebelum ni lah. Bersuku-suku kan.
Kesilapan yang kecil mampu meletuskan peperangan antara kabilah. Apa tu? Lama ke berterusan? Lama. Ia berterusan selama bertahun-tahun sehingga seluruh negara tu jadi kacau bilau. Kan? Bergaduh je. Pendek kata, pada waktu malam, tiada seorang pun yang merasa selamat. Tengok bila tak ada peraturan, tiada seorang pun yang merasa selamat sekalipun berada dalam rumah sendiri. Bukan sahaja tak selamat keluar, duduk dalam rumah pun tak boleh nak rasa selamat kerana pada waktu tersebut tiada undang-undang yang menjaga mereka. Okey. Buku teks muka surat 42. Okey, yang ni maklimah nak baca yang nombor 1 sahaja hari ini. Okey, kita besarkan. Okey, secara umumnya sebelum kedatangan Islam tidak ada peraturan atau undang-undang berkenaan jenayah, peperangan, kenegaraan mahupun hubungan antara bangsa, antara negara lagi dah tak ada sebab dalam negara tu pun tak ada. Okay. Undang-undang jenayah, kalau orang buat salah pun tak dihukum. Kan? Undang-undang peperangan tak ada. Tak ada undang-undang peperangan. Kan? Suka hati je nak berperang. Okay. Undang-undang kenegaraan pun tak ada. Siapa yang lebih kuat, dialah yang boleh takluk negara tersebut, kan? Mahupun perhubungan antara yang lebih besar lah antara negara-negara, kan? Okey, jadi itulah yang kita belajar hari ini tentang pengenalan kepada perundangan, maksud perundangan semua, dan juga perundangan jahiliah. Maksudnya zaman jahiliah tak ada peraturan, kan? Okey, yang ni kenapa ni mukadimah tunjuk? Okey, yang ni gambar apa ni? Kerusi elektrik. Ni gambar hukuman kerusi elektrik. Hukuman mati menggunakan kerusi elektrik. Sangat menyeksakan. Okay. Penjara pun sangat menyeksakan. Tak boleh nak tengok dunia luar. Tapi ni semua adalah undang-undang yang manusia cipta. Berat, tapi manusia tetap melakukan jenayah. Tak takut ke? Kan? Tak tahulah. Sebab tu soalan mukadimah hari ini, adakah undang-undang ciptaan manusia pada zaman sekarang ni walaupun nampak hebat, nampak menakutkan, mengerikan, berkesan untuk menjaga manusia ni? Tak buat jahat ke kalau undang-undang tu berat? Nanti minggu depan kita akan belajar tentang perundangan Islam pula. Kita tengok. Allah ni dia tahu, dia kenal dah kita. Jadi bila dia cadangkan satu peraturan untuk manusia tu, yang itulah sebenarnya yang boleh menakutkan manusia tersebut untuk buat benda yang jahat. Undang-undang manusia ni hebatlah macam mana pun, tak akan ditakuti oleh manusia, kan? Sebab manusia sendiri yang cipta. Okay, jadi minggu depan kita akan tengok dengan lebih lanjut, lebih mendalam tentang perundangan Islam. Okey, jadi untuk hari ini setakat tu dulu kita berkenalan dengan perundangan. Okey, jadi apa-apa soalan boleh join Google Meet nanti. Yang tak boleh join Google Meet pun boleh tanya mukadimah secara personal. Okey, jadi latihan untuk perundangan tak ada lagi lah. Yang latihan tu yang tu je. Yang ulang kaji yang lepas salin sahaja dah. Tapi lepas salin tu hantarlah. Lepas salin hantar kepada mukadimah untuk disemak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi dalam kelas minggu depan.